Jadi Syiah yang kita nak cerita ni ialah Syiah Imam 12, iaitu Syiah yang paling mengancam umat Islam dalam dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah pada hari ini. Dia mula masuk ke negara kita tuan-tuan pada tahun 1979 selepas berlaku revolusi Khomeini. Khomeini jatuhkan kerajaan Shah Iran yang terkenal sebagai sebuah kerajaan sekular. Kita pun tak setuju kerajaan sekular ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dia bawa 3 gagasan. Saya pendekkan cerita. 3 gagasan. Khomeini dia bawa 3 gagasan yang mana menerusi 3 gagasan ini tuan-tuan, Syiah berjaya menembusi negara-negara Sunni yang tak pernah terima Syiah sebelumnya. Negara Sunni yang tak pernah terima Syiah, selepas revolusi Syiah masuk. Hebat kan? Dan tuan-tuan, dulu Syiah ni sudah merudum. Syiah ni tak berkembang dah tuan-tuan. Pasal apa? Kerana ulama kita dah tahzir, dah bagi amaran tentang Syiah ni sejak daripada kurun yang ketiga lagi dah. Ialah kalau nak ikutkan itu ulama karang kitab Rasulullah lagi lah, lebih awal daripada itu lagi. Kan Rasulullah sebut fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Rasulullah kalau kita baca dalam hadis lagi banyak Rasulullah bagi ingatan supaya kita jangan terpengaruh dengan kumpulan yang berpecah keluar daripada jamaah orang Islam ini. Kan? Kerana Rasulullah kata nanti selepasku kamu akan lihat banyak perpecahan dari sudut akidah. Itu sebab Nabi kata untuk elak daripada kamu berpecah itu, maka peganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Kan? Dan banyak lagi hadis-hadis yang Rasulullah SAW bagi ingatan kepada kita akan keluarnya kumpulan-kumpulan pecahan dalam masalah akidah ini. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, ulama kita yang terkemudian karang kitab pula, jelaskan pula lagi detail kumpulan mana satu. Al-Imam Al-Baghdadi dalam kurun yang ketiga dia karang kitab Al-Farq Bainal Firaq. Kita ni kurun keberapa tuan-tuan? Jangan tak tahu kurun keberapa pula. Saya duk sebut kurun ketiga, tuan-tuan rasa baru lagi ketiga ni. Tuan-tuan, kita ni kurun ke-15, 1435, ke-15 dah. Kan? Lama dah. Jadi ulama karang cerita pasal Syiah ni kurun ketiga. Tuan-tuan bayang, punya awal selesai dah cerita Syiah ni. Al-Baghdadi tulis Al-Farqu Bainal Firaq, dia sebut kumpulan sesat yang pertama dalam Islam ini Syiah. Yang pertama, dia syarah hadis yang Rasulullah menceritakan tentang sataftariqu ummati ala 73 firqatan, akan terpecahnya umatku kepada 73 golongan, kulluhum finnar illa wahidah, semua dalam neraka kecuali satu. Yang tu adalah al-jamaah. Rasulullah dia sebut dengan istilah al-jamaah. Setengah riwayat dia sebut ma ana alaihi wa ashabi, siapa yang pegang atas manhajku dan para sahabatku. Yang kita sebut pada hari ini istilahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilah ni pun bukan baru, digunakan oleh sahabat juga. Ibn Abbas juga menyebut dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syiah ni dah merudum sebenarnya. Tak ada orang terima Syiah. Kalau keadaan situasi di Iran tuan-tuan, sebelum zaman Khomeini tidak ada solat Jumaat. Tuan-tuan pergi Iran hari Jumaat, masuk waktu Zuhur, tengok masjid kosong. Adalah 2-3 orang pergi sembahyang Zuhur. Kan? Jumaat tak ada. Negara Islam ke ni? Pasal apa tak ada tuan-tuan? Tidak ada kerana bagi orang Syiah tidak wajib solat Jumaat kecuali munculnya Imam Mahdi. Itu masalah orang Syiah ni. Kan? Dia duk tunggu Mahdi dia tuan-tuan. Orang Syiah ni duk tunggu Mahdi. Daripada 12 orang imam dia tadi, imam yang ke-12 kata orang Syiah dia itulah bakal menjadi Imamul Mahdi. Imam yang ke-12 orang Syiah. Imam yang ke-12 ini anak kepada imam yang ke-11, Imam Hasan Askari. Imam Hasan Askari kata orang Syiah ada anak namanya Muhammad Ibnul Hasan. Muhammad Ibnul Hasan ini dia telah lahir pada tahun 255 Hijrah. Kemudian dia gaib, dia hilang pada tahun 260 Hijrah. Tuan-tuan sengih senyum suka. Ini serius tuan-tuan. Bagi orang Syiah inilah i'tiqad dia. Kan? Syiah Imam 12 yang majoriti dalam dunia pada hari ini. Yang penting dia gaib pada tahun 260 tuan-tuan. Dan sampai ke hari ini orang Syiah berdoa supaya Allah Ta'ala percepatkan keluar Imam Mahdi dia. Dalam ritual-ritual orang Syiah, dalam doa dia, dia sambut Karbala, dia sambut Nairus, dia sambut hari-hari kebesaran dia tuan-tuan, dia akan doa
supaya Allah Ta'ala percepatkan keluar Imam Mahdi dia. Termasuk dalam doa solat. Dia akan doa supaya Allah Ta'ala cepatkan keluar Imam Mahdi dia. Imam Mahdi dah ada, cuma tak muncul, tak keluar-keluar. Ini pening sikit Syiah ni kan. Duk tunggu tak keluar Imam Mahdi dia, ya, daripada tahun 260, sekarang ni 1435 Hijrah. Jadi berapa lama terbatal hukum syarak ni, hukum apa Jumaat ni terbatal. Dia tak buat pasal imam tak ada kan, Imam Mahdi tak keluar lagi. Sampailah tuan-tuan naiknya Khomeini telah melantik dirinya sebagai Mursyidul A'la. Dia hapuskan sistem beraja. Tuan-tuan, sebelum zaman Khomeini di Iran ni sistem beraja. Itu yang nama Syah Iran tu. Syah tu makna raja. Jadi tuan-tuan, bila naik Khomeini dia hapuskan sistem beraja, dia namakan sebagai Republik Islam. Tapi saya tak sebut begitu, saya sebut Republik Syiah. Tuan-tuan jangan sebut Republik Islam, Republik Syiah itu lebih tepat, ya. Okey. Jadi tuan-tuan, dia hapuskan sistem beraja, tapi dia letakkan dalam perlembagaan jawatan yang tertinggi di Iran itu ialah Al-Mursyidul A'la. Mursyidul A'la ni maknanya pemimpin tertinggi lah. Mursyid ni asal maknanya pembimbing kan. Jadi kita terjemahkan pemimpin tertinggi, lebih tinggi daripada taraf presiden. Walaupun kita tahu bahawa di Iran itu ada presiden, di Iran ada Ahmadinejad sebelum daripada ini. Sekarang ni Hasan Rouhani. Tapi adakah dia itu pemimpin tertinggi? Tidak. Dia di bawah. Yang paling tinggi ialah Al-Mursyidul A'la. Sekarang ni Khamenei, sebelum ni Khomeini sendiri kan. Jadi dia ini lebih tinggi, bahkan dia boleh membatalkan jawatan presiden itu. Dia boleh pecat presiden dan dia boleh buat apa dia nak. Sebab taraf Mursyidul A'la ni tuan-tuan, taraf dia ialah sama dengan Naib Al-Imamil Mahdi, pengganti Imam Mahdi. Jadi pandai Khomeini, bila dia naik, dia nobatkan diri dia sebagai Mursyidul A'la, taraf dia sama dengan pengganti Imamul Mahdi. Dia boleh buat hukum baru dan dia boleh batal hukum lama. Sebab itu bila dia naik, dia kata kita tak boleh buat macam ni, nanti orang ahli sunnah makin jauh daripada kita, dakwah kita tak boleh nak sampai ke negara-negara sunni yang belum terima Syiah. Macam mana cara kita nak buat? Kita ubah persepsi ahli sunnah terhadap kita, biar orang sunni lembut dengan kita kan. Biar orang sunni nampak Syiah ni pun Islam juga, lebih kurang je. Maka dia kata Jumaat kena buat. Lalu Jumaat pun didirikan pada zaman Khomeini atas dasar ihtiyat war raja. Ihtiyat mana hati-hati takut Imam Mahdi keluar hari Jumaat tu. Raja minta supaya Allah Ta'ala percepatkan keluar Imam Mahdi. Maka dia buat Jumaat. Itu pun bukan semua masjid buat Jumaat. Nak pergi pun pergi, tak pergi pun tak apa kan. Tapi kalau tak pergi itu maknanya menyalahi dia punya inilah, pengganti Imam Mahdi dia lah, buat sementara waktu kan. Bahkan kuasa dia tuan-tuan, Mursyidul A'la ni, kuasa dia bukan kata meliputi warga Iran sahaja. Kuasa dia meliputi seluruh penganut Syiah yang ada di dunia, mesti taat pada dia. Itu sebab dalam banyak kes-kes tangkapan yang kita buat terhadap Syiah, di Gombak, di Taiping, Bagan Serai, kita buat beberapa tangkapan di Perak, ada beberapa kes di mahkamah sini tuan-tuan. Bila kita masuk dalam premis pokok Syiah ni, kita jumpa gambar Khamenei Khomeini. Khamenei Khomeini, dua tu mesti ada. Presiden jarang-jarang, tapi selalu ada juga kan. Ahmadinejad, Hasan Rouhani belum glamour lagi kan. Tapi Khamenei dan juga Khomeini tu, Khomeini ni nombor satu lah, wajib ada kan. Sebab apa ada? Sedangkan itu pemimpin Iran. Tak, sebenarnya bagi mereka tidak, kerana itu adalah pemimpin bagi penganut Syiah di seluruh dunia. Kerana dia itu tarafnya adalah pengganti Imam Mahdi. Imam Mahdi kan kalau dia keluar, dia bukan pimpin Iran saja, seluruh dunia kan. Dia khalifah untuk seluruh dunia. Jadi yang yang ada di Iran tu pengganti Imam Mahdi. Maka semua orang Syiah di seluruh dunia tuan-tuan wajib taat pada dia. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, dia bawa 3 gagasan. Yang pertama ialah dia menampakkan Khomeinism itu gerakan Islam. Yang pertama sekali dia canangkan bahawa gerakan Syiah berjaya, satu-satunya gerakan dia kata yang berjaya menjatuhkan sekularism di sebuah negara sekular. Jadi semua orang Islam, aktivis gerakan Islam pada ketika itu semua orang kata terkasima lah, terkejut lah. Hebat gerakan apa ni sampai boleh menjatuhkan sebuah negara sekular. Akhirnya orang jadikan Syiah
yang ada di Iran itu sebagai kiblat, sebagai model. Semua duk tengok ke situ. Ramai aktivis gerakan Islam yang dijemput pergi ke Iran. Bahkan setengahnya mengambil model apa yang ada di Iran. Kan? Dan salah seorang daripada yang jemput juga tuan-tuan ialah almarhum Syekh Said Hawa. Dia juga pergi ke sana tuan-tuan, dan dia meneliti apa yang berlaku di sana, dan akhirnya bila dia balik daripada Iran, dia karang satu kitab Al-Khumainiyah Syudzuzun fil Aqaid Syudzuzun fil Mawaqif. Dia karang sekitab yang membongkar, menyelongkar segala yang berkaitan dengan fahaman yang dibawa oleh Khumaini. Dia cerita akidah Khumaini ni apa benda sebenarnya, syariat Khumaini ni macam mana sebenarnya, dan politik yang dibawa oleh Khumainism ataupun Iran itu sendiri sebenarnya bagaimana dalam buku dia ni. Dan dia memberikan amaran supaya gerakan-gerakan Islam berhati-hati dan jangan sekali-kali menjadikan Iran itu sebagai model dalam perjuangan Islam. Kan? Sebab kita nak berjuang Islam, kita ambil daripada Syiah tuan-tuan, hancur. Apa kata Syekh Al-Khumaini, apa nama Syekh Said Hawa? Dia kata telah datang golongan Khumainism. Khumaini inilah kan al-mariqah yang sangat bahaya, yang boleh menjejaskan akidah ni. Mariqah ni kalau ikut maknanya sebenarnya tuan-tuan yang murtad daripada agama, tahzu hazwa aslafiha, yang mengikut golongan yang sebelumnya, min harakatil ghulu waz zandaqah, daripada gerakan yang ghulu, yang melampau, dan zindiq. Zindiq itu gerakan yang menzahirkan Islam, membatinkan kekufuran, yang menghimpunkan padanya asy-syu'ubiyah fir ra'i, iaitu semangat kebangsaan yang melampau dalam pandangan. Orang Syiah ni sebenarnya tuan-tuan, dia ta'assub kepada bangsa Parsi. Orang Syiah ni, itu sebab dia sambut hari Nairuz. Nanti saya tunjukkan tuan-tuan. Puak-puak Syiah yang ada di Malaysia ni, yang Iranian tuan-tuan, dia akan sambut pada setiap 21 Mac, satu perayaan yang dulunya disambut oleh orang-orang Parsi, orang yang agamanya Majusi, tapi dihidupkan oleh orang Syiah. Wal fasad fil aqidah, dan kerosakan pada akidah yang memperdagangkan emosi majoriti orang-orang yang cintakan Islam, cintakan sejarah Islam, cintakan akidah, dan juga cintakan warisan tamadun Islam. Kan? Sebab banyak orang yang terpengaruh dengan Khumainism ni tuan-tuan, ialah orang yang memang nak berjuang Islam, yang cintakan sejarah Islam, yang nak kembalikan semula tamadun Islam. Kata Syekh Said Hawa, dia telah memperdagangkan emosi orang Islam, mempermainkan emosi orang Islam. Pasal orang terpengaruh dengan dia, orang bagus Khumaini, bagus Iran, tapi sebenarnya dia nak menjual produk dia sebenarnya, iaitu Syiah. Fatatazaharu bil Islam, lalu dia menzahirkan Islam pada percakapan, ucapan dia, tapi dia telah menyembunyikan banyak keraguan-keraguan akidah dan keraguan-keraguan penggerakan yang merupakan simah mushtarakah wa turasan jami'an lil halikin min aslafiha, yang mana kalau kita tengok, dia ini adalah sama saja sebenarnya dengan warisan yang terhimpun dalam golongan yang rosak, yang binasa daripada sebelumnya. Kan? Seperti Aba Muslimah, Muslimiyah, wal Babikiyah, ni kumpulan-kumpulan yang menghancurkan Islam sebelumnya dalam sejarah kita tuan-tuan, dan juga Safawiyah. Syekh Said Hawa dia sebut satu Safawiyah. Safawiyah ni yang kita sebut tadi, kerajaan Safawi Syiah yang pertama. Dan mereka ini nak kembalikan semula kejahatan, kehancuran ini balik semula ke dalam umat Islam. Ini tuan-tuan, teguran ni keras diberikan oleh Syekh Said Hawa. Syekh Said Hawa ni bukan calon orang tuan-tuan. Dia ni pimpinan Ikhwanul Muslimin di Syria pada ketika itu. Kan? Orang besar dalam gerakan Islam dalam dunia pada ketika itu. Jadi dia balik dan dia karang kitab ini, dia nak bagi peringatan supaya tidak ada orang Islam yang terpengaruh.